Mic boleh off-kan, dan bila Ustazah mengajukan soalan atau kita mengajukan soalan, baru kita boleh buka mic untuk melancarkan kuliah kita pada malam ini, insya-Allah. Untuk tidak membuang masa, dengan segala hormatnya saya mempersilakan Ustazah Suraya untuk mengisi slot kuliah maghrib yang dianjurkan oleh Gema Nur Iman di bawah pimpinan yang berusaha Puan Rosniati Mansur dan AJK semua. Dan untuk tidak membuang masa, dipersilakan Ustazah. Tak ada suara. Ustazah buka mic. Buka mic Ustazah. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih Ustazah ucapkan kepada Kak Rosniati, Bonda Rosniati, Kandak Bonda Nur, yang telah menjemput Ustazah untuk dan diberi kepercayaan kepada Ustazah untuk mengisi slot pada malam ni. Okay. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah mempermudahkan urusan ini. Walaupun pukul 8 ini adalah waktu Ustazah mengajar dekat klinik Al-Quran. Tetapi Alhamdulillah sebab cuti sekolah ni, jadi ada ramai pembantu. Anak Ustazah ada dah balik bercuti kan. Jadi bolehlah menggantikan ruang-ruang itu. Jadi hari malam ni ramai guru-guru. Lagipun pelajar-pelajar sikit. Sekarang ni kerana cuti sekolah dan ramai yang sakit. Jadi Allah mempermudahkan, ini semua namanya rezeki daripada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Dan untuk hari ini tajuk yang diberikan kepada Ustazah kan, iaitu tentang peranan wanita sebagai ibu, sebagai anak, sebagai isteri kan, apa yang perlu untuk dimainkan. Subhanallah, subhanallah. Dan Ustazah bukannya role model terbaik untuk sahabat-sahabat ambil sebagai satu panduan ataupun satu ikutan. Memang hakikat Ustazah mengakui. Depan Ustazah ni, sebelah Ustazah ni ada suami. Okay. Yang dengar sendiri apa yang Ustazah nak cakap ni. Betul ke kamu berperanan sebagai seorang isteri, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai menantu kan? Sebagai segala-galanya yang ada pada yang terpikul di bahu kita. Subhanallah. Namun suka Ustazah nak membawa kepada sahabat-sahabat, iaitu apabila sebut tentang peranan wanita, pertama kita kena memahami tentang asal-usul kejadian kita. Kalau kita kenal diri kita, tahu asal-usul, jadi tak adalah kita nak jadi orang yang sombong kan, orang yang tak berjalan mesti mengikut role dia. Tapi kalau tak tahu asal-usul, besar kemungkinan manusia ni boleh lari daripada landasan kan. Sebab tak kenal, tak tahu. Subhanallah, subhanallah. Sekarang untuk memahami siapa kita sebenarnya, Allah sebut dalam surah Al-A'raf, dia sebut huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha. Dialah yang telah menjadikan kamu daripada jiwa yang satu. Maksudnya manusia ini dicipta awal-awal daripada satu orang je, iaitulah Adam alaihissalam, Nabi Adam. Wa minha zawjaha wa ja'ala minha, dan Allah menjadikan darinya. Okay, dari apabila disebut kalimat darinya, itu adalah pasangan dia. Disebut wa minha zawjaha, daripadanya adalah pasangannya. Abang-abang, kita dengar dari sini. Okay, subhanallah. Di sana ramai orang mengatakan bahawa manusia atau wanita ini dicipta daripada tulang rusuk lelaki. Tapi pandangan itu tidak ada kebenaran. Umi tutup mute suara Umi. Okey. Jadi apabila disebut kalimat Allah menciptakan daripadanya, bukan bermakna diambilnya tulang rusuk
kan? Daripada lelaki tu. Subhanallah, Allah nak bagi tahu, Allah menciptakan Hawa itu daripada keinginan Adam. Bukankah semua apa yang diminta oleh makhluk dalam syurga, dan ini adalah janji daripada Allah untuk siapa pun yang masuk syurga, apapun yang kamu minta akan ditunaikan. Apapun yang dia minta. Bayangkan. Sekarang apabila Nabi Adam alaihi salam, Allah cipta dia dan Allah letak dia di dalam syurga, apa permintaan dia? Baru dia nak masuk bestnya kalau ada pasangan. Bayangkan. Berangan je. Tak minta pun, ya Allah berikan aku pasangan. Tak mohon dalam bentuk doa pun. Baru hanya detikkan. Hawa nafsu, keinginan tu baru ada. Apabila masuk sahaja, Allah bagi rasa mengantuk. Okay? Terbuka biji mata, tengok-tengok dah ada pasangan. Sebab itulah isteri itu dinamakan Hawa. Sebab dia datang daripada hawa nafsu Adam tadi. Ataupun dengan bahasa lain, keinginan. Justru itu, ini benda yang kita kena fahami. Maksudnya, nak lebih kurang dengan bahasa yang lain, Ustazah boleh katakan macam ni. Kalaulah tidak kerana Nabi Adam berhasrat untuk ada pasangan, besar kemungkinan di sana, walaupun memang kita tahulah hakikatnya semua dah berlaku, Allah memang nak takdir. Tapi nak bahasa berlapiknya seakan-akan kamu lahir ini di atas muka bumi, Allah cipta kamu kerana keinginan Adam. Adam pada keinginan untuk adanya pasangan, lalu Allah ciptakan kamu. Sebab itu, hargailah keinginan itu. Keinginan lelaki. Jadi tanggungjawab kepada wanita yang paling besar adalah memberikan layanan kepada pasangannya. Kerana itu asal usul kejadian dia. Jelas apabila dah tahu, barulah kita nampak peranan. Betul tak ni? Baru nampak peranan. Kalau tidak kita tahu asal usul, kita takkan nampak peranan kita. Kita akan rasa bahawa ikut suka akulah. Terpulanglah. Aku pun ada hak juga. Aku pun hamba Allah juga. Aku ada keinginan juga. Takkan ikut dia je. Dia jadi macam tu. Subhanallah. Sebab ramai di sana. Apabila kita tengok isu-isu masalah yang berlaku, contohnya perceraian di antara suami dan isteri di ketika usia dah veteran. Kan tak? Kenapa? Kerana merajuk hati seorang lelaki, si suami, kerana si isteri ni kalau depan suami nampak tak larat je, nampak tak sihat, memanjang. Tapi kalau anak balik, cucu balik, sihat je dia. Jadi perasaan dalam jiwa tu rasa bahawa kita bukan nak dilayan. Assalamualaikum Ustazah. Tak dengar lah. Tak dengar? Orang lain ada masalah tak? Jelas Ustazah. Saya tak Jelas Ustazah. Kalau Jelas. tak jelas, Jelas. Keluar, masuk balik. Tutup, masuk balik. tutup. Tutup, keluar. masuk balik. Dia kadang-kadang lain Ustazah. Dia lain, bukan. Kalau lain Ustazah, dia akan jadi sangkut-sangkut. Tapi sama rasanya lain Ustazah, okey kan? Kejap Ustazah, okey, kejap dengar, kejap tak dengar, tapi sabar je lah, semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar. Ni semua orang Melaka ni, orang Melaka sekarang ni berkumpul. Ustazah kena belajar bercakap Melaka lah ni. Betul tak? Masya-Allah. Subhanallah. Okey, balik semula. Jadi kita memahami tentang konsep tadi ataupun tentang matlamat kita dicipta. Jadi apabila memahami dalam bab inilah, bermakna apa tanggungjawab kita? Menjaga iman lelaki. Menjaga iman lelaki. Itu benda yang paling sukar. Bukan menjaga makan minum lelaki nombor satu. Tak. Tugas dan tanggungjawab kita adalah menjaga iman lelaki. Iaitulah pasangan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi apabila nak memelihara itulah hendak yang mana Allah sebut dalam Al-Quran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Aku hiaskan kecintaan kepada lelaki itu adalah keinginan dia yang pertama sekali adalah kepada wanita. Sebab tu kita kan kalau tengok orang hantar video kan, video orang perempuan cakap senyum-senyum, kita tak ada rasa apa pun kan. Kita tengok kalau orang lelaki, video orang lelaki kan tak, hantar, contohnya kita tengok ustaz lah ceramah kan, hantar-hantarkan video pendek-pendek kan, tak kira dah ustaz-ustaz mana pun, kita tengok kita tak ada perasaan apa pun kan. Biasalah kita pun dengar, okey ustaz ni kata gitu, ustaz ni kata macam tu. Tapi berbeza dengan pandangan lelaki. Sebab Allah dia sebut dalam Quran. Kita tak boleh kata, oh itu pun sibuk nak tengok. Bukan, ini masalahnya ataupun ini adalah hakikat yang perlu kita terima. Allah yang telah memberikan kepada lelaki sebagai satu bahan ujian adalah zuyyinal nasi hubbus syahawati minan nisa. Allah bagi, Allah kata, Allah hiaskan kepada lelaki tadi adalah kecintaan kepada wanita. Jadi Ayat pengasih Allah, tu, Kak. ya, Ayat pengasih tu. ayat pengasih. Jadi Allah ketemukan kita dengan orang, kita tengok kenapa pasangan kita macam ni. Sebelum kita nak bincang dalam bab peranan dan tanggungjawab. Okay? Supaya kita menjadi orang yang redha dan berterima kasih dengan apa yang telah Allah takdirkan dalam hidup kita. Sebab semua bermula dengan asasnya adalah perkahwinan. Barulah rangkaian adanya anak, barulah tanggungjawab kita sebagai seorang ibu. Betul tak ni? Bermula perkahwinan itu, barulah bermula episodnya kita sebagai seorang isteri. Jadi peranan itu kita akan bincang daripada awal permulaan. Jadi Allah pertemukan kita, siapa pasangan kita, siapa kawan kita dengan orang yang macam-macam, itu semua adalah rahsia dalam ilmu Allah. Jika Allah pertemukan kita dengan orang yang kurang baik, dia adalah untuk Allah didik kita sebenarnya menjadi orang yang sabar, redha dan tenang. Allah nak tengok, berjaya tak kamu menjadi orang yang sabar? Sebab aku nak masukkan kamu ke dalam syurga. Lalu Allah sebut, Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera kepada kamu kerana dulu kamu adalah orang yang sabar. Maknanya, cara Allah nak didik manusia ni jadi orang sabar, semua berbeza kan? Salah satu dia adalah dengan cara Allah menghantar pasangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selagi kita tak berubah, selagi itu kita asyik berjumpa dengan golongan macam ni. Bayangkan, maksudnya kalau kita yang tak berubah, selagi itulah Allah tak akan ubah keadaan pasangan kita. Siapa yang nak dapatkan isteri dia, siapa yang nak dapatkan pasangannya, suaminya sebaik Nabi SAW, bermakna dialah yang kena menjadi sehebat Khadijah. Bayangkan, kalau dia nak jadi suaminya adalah sebaik Ali, dia kena menghiaskan dirinya sebaik Fatimah. Jangan sibuk dia cari salah orang, ke tak? Awak ni kenapa perangai macam ni? Kenapa main? Okay, subhanallah. Begitulah juga dengan pasangan. Apabila kepasangan itu kamu nak jadi, kamu nak dapat isteri sehebat Khadijah, kamu kena menjadi orang yang sehebat Rasulullah. Setiap orang kena buat muhasabah tentang tugas dan tanggungjawab yang telah dia laksanakan di atas muka bumi ini. Jadi kalau tak berubah lagi, itu tandanya masing-masing kena sedar, aku belum lagi berubah. Okay? Aku yang belum berubah. Subhanallah, subhanallah. Akhirnya bagaimana kita nak menjadi orang yang sentiasa berubah? Hiduplah dalam dunia ini menjadi orang yang suka memberi, bukan suka menerima. Apabila dalam otak kita ni suka memberi, inilah dia rahsia menjadi manusia, menjadi orang yang sangat tenang di atas muka bumi. Dia suka memberi, jadi dia akan sentiasa happy kan? Contohnya kalau ada orang nak datang rumah dia suka tak? Suka sangat. Sebab apa? Suka nak menjamu. Suka nak masak tu. Pantang orang sebut, telefon je. Saya nak hantar rumah, okey boleh-boleh. Dalam otak tu fikir, ligat. Nak kesat apa?
Nak bagi makan apa? Betul tak ni? Sebab apa? Sebab jiwa kita Betul, telah betul. tumbuh. Jiwa Betul suka sungguh. memberi. Bayangkan, tetapi kalau orang tu belum dididik dengan jiwa suka memberi, alah, itulah. Alah, macam mana nak bagi? Nak kata tak boleh, dia nak datang kan kata macam ni. Dia tak suka dengan kehadiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tes nilai kita dekat situ. Nilainya pada suka memberi. Sebab tu apabila kita dilantik oleh Allah Azza wa Jalla sebagai seorang isteri, Allah nak tengok kamu menjadi orang yang suka memberi atau suka menerima. Orang yang suka memberi rajin masak sebab nak bagi suami dia makan. Dia rajin masak sebab nak bagi anak-anak dia makan. Betul tak? Sebab sifat dia namanya suka memberi. Betul tak? Ni memang Ustazah rasa Ustazah fail juga dalam bab ni. Kan? Suka memberi. Kalau dia tengok contohnya kalau orang-orang komen lah. Contohnya orang komen. Macam tadi dekat dalam jadi imam kan. Okey, orang pun komen. Budak-budak sekarang ni dah tak pakai kopiah ni macam mana? Hari tu ramai pakai kopiah. Sekarang dah tak pakai kopiah. Dia orang kata, patut budak-budak tak pakai kopiah. Imam pun tak pakai kopiah. Dia orang jawab macam tu kan. Walaupun dalam gurauan, tapi pada kita mesti kita akan terasa. Terasa apa dia? Aku yang salah sebab tidak menyiapkan kopiah untuk pasangan aku, untuk anak aku. Bayangkan. Bukan untuk kita cari salah. Itulah tak pakai sangat. Bukan. Tapi kita menjadi orang yang suka memberi, merasakan kita yang bersalah. Kalau aku menyiapkan, subhanallah, subhanallah. Kalau kita melihat budak tu kemas datang, itu tandanya ibu dia yang jaga kan? Ataupun telah dididik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan sebab tu kalau apabila kita sebut peranan wanita tadi, peranan sebagai seorang isteri, peranan sebagai seorang ibu, semuanya dengan bermula daripada dia memahami tugas dan tanggungjawab dia tadi dan dia menjadi orang yang suka memberi. Inilah rahsia kebahagiaan yang menjadikan semua dapat berperanan dengan cantik. Kalau kita tak mampu untuk menumbuhkan sifat suka memberi, buatlah pelbagai ideologi, bagilah imbuhan, bagilah apa pun, dia tak boleh. Sebab jiwa tu belum lagi jiwa Ar-Rahman, jiwa Ar-Rahim. Sebab tu Islam suruh kepada kita nak buat apa pun dalam dunia ni, baca bismillah, baca bismillah, baca bismillah. Kita pandai baca bismillah aja. Bismillah dulu, baca nak makan. Baca bismillah tak lagi nak minum. Betul tak? Duduk arahkan. Tak baca bismillah lagi ni, tak baca bismillah. Tapi kita tak memahami apa yang berada di sebalik bismillah. Iaitu Allah nak menumbuhkan dalam jiwa kita sifat suka memberi. Sifat penyayang. Bukan sekadar memberi, tapi dia adalah sifat kasih dan sayang. Memberi dengan penuh kasih dan sayang. Bukan sekadar melepaskan batuk di tangga atau hanya sekadar membuat untuk melepaskan tanggungjawab. Sebab tu mulakan sesuatu dengan bismillah. Ya Allah, Ya Rahman. Jauh sangat kan rahsia di sebalik apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang boleh dengan mudah sahaja memaafkan dan mendoakan yang baik-baik kepada yang menyakiti diri dia. Dia memilih untuk memaafkan kerana dia tahu hati dia berhak untuk bahagia dan tenang. Dalam hidup kita penuh tak dengan ujian? Penuh kan dengan ujian? Sebab ujian itu adalah proses untuk mematangkan kita. Sebab tu dia sebut kat sini. Nikmat dalam yang kita hadapi, yang kita dapat dalam dunia ini adalah ibarat daun sahaja. Apabila sebut daun ni kita dapat mula-mula segar. Biar je sekejap, lepas tu dia kering. Kan? Letak, tengok-tengok, lepas tu dia tiup angin, gugur. Itulah namanya nikmat. Dia akan ada dan dia tidak dapat bertahan sampai bila-bila. Dia akan hilang. Sebab tu kalau rasa nak makan pucuk tu, ambillah masa dia muda. Kalau tinggal lama-lama dia akan terus jadi tua. Tak sempat lagi dah nak jadi ular. Betul tak ni? Maksudnya mengambil peluang. Ambil peluang. Sebab hidup ini, nikmat itu
Ibarat daun. Set dalam otak. Nikmat itu adalah ibarat daun. Namun hidup ini ujian yang Allah datangkan adalah ibarat akar. Ujian yang Allah bagi pada kita adalah ibarat akar. Semakin diberi, semakin mencekam. Bayangkan, semakin bertahan, semakin kukuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal ujian berada di atas, tapi yang mencekamnya adalah akar. Sebab tu kita tengok apabila kita cantas satu-satu pokok kan, cepat tak tumbuh tunas baru. Cepat kan? Tapi pokok yang tidak kita cantas, kita dah nampak serupa je. Tak berubah-berubah daun dia. Betul tak ni? Sebab apa? Sebab cengkaman akar itu dia tidak diuji. Apabila ada je cabaran, dia akan cepat bertunas. Ya Allah. Jadi kita ni nak hidup penuh cabaran atau nak hidup tanpa cabaran? Jadi cabaran kita adalah sebagai seorang isteri, cabaran sebagai seorang ibu, cabaran sebagai seorang anak, cabaran sebagai ahli masyarakat. Cabaran, semua hidup kita adalah cabaran. Namun alhamdulillah Allah bekalkan kepada kita satu manual untuk kita hadapi cabaran ini. Iaitulah Al-Quran. Terima kasih Allah hantarkan Al-Quran sebagai bekal kepada kita untuk kita berhadapan dengan seluruh cabaran yang ada. Amin. Kalau kita amin. Alhamdulillah, kalau kita diuji tentang pasangan contohnya, bukankah Asiah juga diuji dengan pasangan? Kalau kita rasa kita diuji dengan anak, bukankah Nabi Nuh juga diuji dengan anak? Kalau kita diuji tidak ada anak, kan? Bukankah Nabi Zakaria juga diuji dengan tiada anak sampailah dia usia tua? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau orang tu diuji dengan tidak berkahwin, bukankah Nabi Yahya juga tidak berkahwin? Jadi semua model ada dalam Quran. Jangan duk cari model lain. Semua model cabaran dalam hidup kita ada dalam Al-Quran. Dan teringin tak kita jadi insan yang Allah uji, yang orang yang dekat dengan wahyu Allah, iaitulah seorang lelaki pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Apabila Nabi Sulaiman meminta untuk dipindahkan istana Ratu Balqis. Bayangkan, jin pun tak secepat orang soleh. Jin boleh memindahkan istana, iaitu sebelum bangun. Maknanya apabila bangun, daripada duduk kan nak bangun, baru nak bangun tu dah sampai. Macam tu. Daripada duduk nak bangun. Lama tak lamanya, sekejap je lah, kita kata tak. Tetapi orang yang soleh, yang memang berhubung direct dengan wahyu Allah, dia kata sekelip mata. Sebelum mata berkedip, memang dah sampai dah. Allahu Akbar. Ini Allah nak tunjuk, hebat tak lelaki soleh tadi? Hebat. Jadi kita nak jadi tak seperti lelaki itu? Orang yang kuat hubungannya dengan Al-Quran, dengan wahyu Allah, Allah akan bantu dia dengan kudrat Allah. Subhanallah, subhanallah. Jadi justru itulah wanita-wanita yang penuh dengan cabaran, yang penuh dengan ujian. Kan? Hadapilah, jadikanlah Al-Quran sebagai teman. Kita akan rasa bahagia. Jangan letak pergantungan kepada selain daripada Allah. Ujian tidak sesekali melemahkan atau merugikan. Dia akan membuat kita semakin kuat bertahan dan semakin kita hidup bertuhan. Semakin kita kenal Allah, semakin kita kenal pencipta, kan? Sekiranya kita merasakan berat ujian yang menimpa, ketahuilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memikul beban lebih hebat daripada kita. Allahu Akbar. Jadi justru itu Allah menekankan kepada kita, jangan kita rasa jealous sehingga kan terikut sama dengan trend, iaitu untuk mengikuti trend apa dia? Hak persamaan di antara lelaki dengan perempuan. Belajarlah menjadi orang yang redha. Allah telah menjadikan kita seorang perempuan. Belajarlah jadi orang yang redha. Subhanallah, subhanallah. Indahnya wanita menjadi perhiasan dunia. Bayangkan, Allah bagi tahu wanita itu namanya apa? Perhiasan yang indah dipandang.
yang sangat bernilai. Dan apabila seseorang merasa berharga sangat, bernilai sangat, lalu dia akan menutupi supaya dia tidak dipandang. Kalau tidak, semua nak, akhirnya manusia akan menjadi berebut, berkelahi kerana dia. Betul tak? Ramai lelaki-lelaki, hendak kita sebut kelahi hanya kerana wanita. Rosak binasa hidupnya kerana wanita. Subhanallah. Jadi letakkanlah tanggungjawab kita, aku adalah penyeri kehidupan. Walau di mana kita berada, kita adalah penyeri kehidupan orang sekeliling kita. Biarlah kita menjadi hendak, walaupun penat yang kita lalui, tapi kita ingin melihat orang sekeliling kita bahagia. Subhanallah, Ustazah yakin yang berada depan Ustazah yang lebih berumur daripada Ustazah, yang lebih mengharungi liku-liku kehidupan ini, telah melalui, subhanallah kan, bahawa tidak ada yang lebih indah dalam diri kita apabila kita dapat melihat orang lain tersenyum. Kan? Erti membahagiakan orang lain. Seronok sangat tengok orang bahagia. Seronok sangat tengok senyuman. Kan? Sebab tu isteri ni pandanglah. Tak kira dia tahap isteri ke, dia tahap ibu ke, dia tahap menantu ke, dia pergilah jalan mana-mana, apa pun orang jual, semuanya dia nak beli. Jujur kan? Setuju tak? Setuju, Ustazah. Adakah kita membeli untuk kita? Tak. Kalau untuk kita, kita tak beli pun. Habis duit kita untuk orang lain. Betul, Ustazah. Ya Allah. Jadi kerana jiwa kita itu, kenapa Allah titipkan dalam jiwa kita jiwa yang mulia seperti itu? Kerana dalam perut kita, dalam diri kita ada rahim. Sifat pengasih, sifat penyayang. Jadi jangan hilangkan sifat pengasih dan penyayang dalam diri kita. Subhanallah, subhanallah. Jadi sebab tu kita tengok ada satu pepatah yang saya nak tengok ya. Kejap. Apa dia nak sebut tadi? Nak lupa dah. Ada pepatah. Nanti kejap. Saya nak tengok apa pepatah tu. Tadi saya dah baca dah. Hilang kejap. Okey, tak jadilah. Okey dah. Tukar ayat lah. Okey, subhanallah. Sekarang apabila jangan kita rasa nak sangat hak persamaan di antara lelaki dengan perempuan. Kerana Allah telah menjadikan banyak sangat persamaan kita dengan lelaki. Seluruh ayat Al-Quran apabila Allah menggunakan perkataan itu adalah perkataan lelaki, bermakna dia juga adalah hak untuk perempuan. Tengok Allah sebut dalam surah An-Nisa. Contohnya kan, wa man ya'mal minas salihat min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. 124 ayat 124. Maksudnya barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik lelaki maupun wanita, sedangkan dia seorang yang beriman, maka mereka akan masuk dalam syurga dan mereka tidak dianiayai walau sedikit pun. Bayangkan, Allah sebut apa dia? Jangan rasa gundah gelana. Jangan rasa nak ambil hak persamaan. Allah dah bagi hak lelaki ada hak dia, perempuan ada hak dia. Jangan nak rasa bahawa apa yang Allah tetap itu ada tidak adil. Semuanya adalah keadilan. Semuanya adalah keadilan. Allah sebut fastajaba lahum rabbuhum. Macam mana? Anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Bayangkan Allah kata aku memustajabkan semua doa kamu yang kamu mohon, baik lelaki maupun perempuan. Tak kira orang lelaki ke perempuan, Allah bukan nak tengok lelaki dengan perempuan tu. Allah nak tengok sekeping hati yang kita serahkan kepada Allah. Sebab tu ujian lelaki berbeza, ujian perempuan berbeza.
Dan Allah tak nak ada sedikit dalam jiwa kita, apa dia? Iaitu rasa sombong. Dan berhati-hati sungguh-sungguh dalam bab ni. Ustazah pun risau juga, takut-takut kan nanti kalaulah pasangan kita kata sombong, kan tak contohnya. Kalaulah ayah kita kata kita ni sombong, kalaulah mak kita sombong, ahli keluarga kata kita adalah sombong, ahli masyarakat kata kita sombong, na'udzubillah min zalik. Bermakna kena buat checklist sungguh-sungguh, buat muhasabah. Betul ke aku ini orang yang sombong? Kadang-kadang mungkin kita tak jumpa kan, kita punya cari. Akhirnya apabila kita cuba betul-betul memuhasabahkan, kita akan jumpa. Mungkin benar, tak mungkin pokok bergoyang kalau tidak ada angin. Okay? Baik angin itu daripada tangan orang maupun angin yang betul-betul ataupun apa yang yang berlaku. Tapi mesti ada sesuatu yang menyebabkan pokok itu bergoyang. Kalau tidak, tak mungkin orang akan kata macam tu kan? Subhanallah, subhanallah. Sebab itulah, bukan senang untuk kita mengalirkan air mata meratapi kesusahan, kesalahan kita. Hanya orang-orang yang merasakan dia banyak dosa, kan? Sangat takut untuk tidak diampunkan. Suatu berharap dengan penuh kasih dan sayang, kan? Mengharapkan rahmat daripada Allah. Wahai Allah, aku ada dosa dengan orang ni, lembutkanlah hatinya, datangkanlah untuk dia datang kepada aku contohnya. Mungkin kita tak mampu, tetapi wahai Allah, engkaulah sebaik-baiknya. Subhanallah. Jadi kita tengok apakah betul-betul persamaan yang Allah bagi kepada lelaki dengan perempuan. Pertama Allah bagi adalah dari sudut penciptaan. Penciptaan adalah datang daripada Allah secara direct maksudnya. Cuma perbezaannya kita datang atas kehendak. Kehendak itu adalah daripada Nabi Adam alaihissalam. Allah sebut dalam ayat surah An-Nisa kan, waja'ala minha zawjaha. Allah guna kalimat ja'ala dalam Quran, itu maksudnya bukan semata-mata aku cipta dia sebab kamu minta. Ingat tu. Tetapi kerana dia ada peranan yang sedang Allah siapkan. Ada ja'ala maksudnya ada peranan. Allah dah siapkan. Kenapa aku buat macam ni? Kenapa aku buat macam ni? Allah nak menyiapkan bahawa dalam target Allah. Allah dah tahu. Allah nak menciptakan manusia yang lepas tu akan melahirkan zuriat. Padahal pada masa Nabi Adam menyebut bestnya ada kawan kan? Ada teman. Adakah Nabi Adam mengimajinkan dia adalah perempuan? Sebab perempuan belum dicipta. Mana manusia boleh imagine sesuatu yang belum dicipta? Hanya rasa seronok ada kawan je. Tapi kamu meminta kawan, meminta teman, Allah memberikan lebih hebat daripada teman. Itulah pasangan. Untuk dikembangbiakkan generasi. Allah tahu Allah nak bagi tugas untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Tetapi kamu tak mampu untuk jaga muka bumi ini seorang diri. Aku beri pasangan. Bayangkan nilai kasih dan sayang Allah. Allah buat pasangan, lepas tu kamu akan kena kembang biakkan. Supaya ramai lagi. Apabila ramai pembantu-pembantu yang akan menguruskan dunia ini, lalu kerja kamu jadi ringan tak? Ringan. Sebab tu kita ni saling tolong-menolong di antara satu sama lain untuk mencapai satu matlamat. Itulah khalifah fil ardi. Itulah peranan dan tanggungjawab yang perlu kita mainkan. Allah bukan saja-saja, tapi Allah nak jadikan kita ini juga sebagai seorang khalifah. Tetapi sebagai pembantu. Allah cipta siapa nak jadi khalifah? Adam kan? Kamu ini adalah untuk kawal emosi dia, kawal diri dia. Supaya dia benar-benar dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab dia sebagai khalifah. Nak pastikan benda tu. Bukan benda yang senang. Kan? Contohnya kita ni terbalik kan? Kadang-kadang mungkin ada video perempuan ni. Bang, comel lah orang ni. Kita pun tunjuk. Contohnya kan. Dia kalau kamu tahu dia comel, seronok, kalau kamu tertarik, lelaki yang tengok lebih-lebih lagi tertarik. Betul tak?
Kenapa pula ayat ini ditunjuk? Kita terbalik ni. Tapi hakikatnya kita macam mana cara kita nak jaga iman lelaki? Nak jaga iman dia. Subhanallah, subhanallah. Kadang-kadang kita sendiri pun keliru. Kita nak jaga iman orang, iman kita sendiri pun memang tunggal langgang kan. Jadi sebab itu Allah mengukuhkan iman kita melalui ujian. Jadi ingat peranan dan tanggungjawab yang utama iaitu support untuk dia menjadi khalifah. Mana-mana yang dia tak mampu untuk dilaksanakan, kitalah sebagai pendukung. Kitalah yang menguatkan. Sebab itu dalam Islam bukan tanggungjawab kita. Tidak, untuk menyediakan makan minum contohnya. Tetapi kalau kamu buat dia datang daripada perasaan sendiri suka memberi, makanan itu merupakan suatu nikmat terbesar yang telah Allah beri. Pahala untuk kamu. Sebab tu kita berdakwah kepada manusia, tidak ada objek lain yang kita tawarkan. Dosa, pahala, syurga, neraka. Redha Allah, nak jadi kumpulan Allah atau nak jadi kumpulan syaitan. Itu sahaja. Bayangkan. Jadi sekarang peranan yang kita perlu mainkan, apa kita sebagai seorang isteri, apa tanggungjawab kita? Iaitu jaga hati dan perasaan dia yang kita sebutkan, hawa nafsu dia. Contohnya macam ni. Kadang-kadang kita ni terbalik kan. Tak kata korang lah, kadang-kadang kata ustazah lah. Contohnya kita tahu suami kita ni mungkin panas baran. Contohnya kan. Okay. Ataupun kalau dia buat mungkin di luar limit. Kita pun sengaja cerita kat dia. Bang, tengok budak ni tak solat. Contohnya kan. Contohnya dah kita cerita kat suami kita, anak kita tak solat. Padahal kita boleh handle je pun. Betul tak ni? Tapi kita cerita, apabila kita cerita dekat dia, suami kita mungkin orang yang tak boleh nak kontrol hati dan perasaan. Dia pun punya depan-depan orang, dia marahnya anak kita. Jatuh tak aib dan maruah dia? Jatuh. Tapi siapa yang mula-mula buka supaya suami kita jatuh aib? Kita lah. Bayangkan. Padahal kita boleh kawal kan, kita boleh urus supaya terbela dan terjaga maruah dia. Tapi kadang-kadang kita tersilap, tak tersedar. Kita dengar, saya bukan nak jatuhkan, dia sendiri jatuhkan diri dia sendiri. Betul tak ni? Siapa suruh marah depan orang, marah ramai-ramai, depan orang ramai contohnya. Tapi hakikatnya, itulah tak tersedarnya kadang-kadang tentang kita tak sedar tentang tugas dan tanggungjawab menjaga aib. Begitu juga kepada para ibu dan para bapa. Tugas dan para ibu bapa adalah menjaga aib anak. Kerana apabila dia mendedahkan aib anak mereka, seakan-akan dia sedang mendedahkan aib diri dia sendiri. Tapi kita rasa macam, alah bukannya, tak ada apa-apa pun kita nak cerita. Kita sedang nak meluahkan kan. Nak cerita tentang hakikat. Betul. Ya memang betul. Tetapi tanpa kita sedar, kita sedang menjatuhkan aib diri kita sendiri. Kan? Subhanallah. Kita ingat kita dapat perhatian. Kita ingat kita dapat sokongan. Kawan-kawan kita kata, alah memanglah anak saya pun gitu juga. Dua-dua jadi pengumpat kepada anak masing-masing. Akhirnya Allah tak izinkan untuk apa yang kita hajati berjaya. Kerana apa? Kerana kita yang silap. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan benda yang senang kan? Untuk namanya sentiasa mengharapkan doa dan kasih sayang daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu tanggungjawab kita pada hari ini perbanyakkan doa. Dan indah sangat apabila seorang ibu, seorang isteri, seorang anak dia memperbanyakkan doa. Dan Allah, Nabi sebut benda yang sangat penting apabila matinya seorang anak Adam, idza matat ibnu Adam, yang paling nak adalah doa daripada waladun salih. Doa daripada anak salih. Kenapa dia takkan sebut sedekah daripada anak salih? Pelik kan? Maksudnya benda yang sangat indah untuk kita nampak tentang peranan dan tanggungjawab kita adalah doa. Ad-doa silahul mu'min. Doalah senjata kita. Ustazah teringat bagaimana Ustazah Hafizah Musa kan dengan Kak Long dia.
apabila Kak Long kan, Kak Long dia baik sangat, yang meninggal kerana sakit kanser tu kan, Kak Long. Mungkin orang sebelah-sebelah sana lebih kenal lah Kak Long mungkin, kan tak? Jadi apabila Kak Long sakit kan, dia meluahkan kepada Ustazah Hafizah Musa, dia kata apa? Dia kata, "Dek, minta maaf sangat. Kak Long minta maaf." Dia kata, Kak Long sebenarnya daripada dulu, adik, dia panggil adik kan, Ustazah Hafizah Musa dia panggil adik. Dia kata, "Dek tahu tak," dia kata, "adik kan sebab daripada kecil adik sakit, sebabnya Ustazah Hafizah ni ada daripada kecil dia dapat jantung berlubang. Jadi dia memang tak macam orang lain lah, terbaring, tengok, tak boleh main dengan orang lain. Jadi asyik terbaring. Jadi adik tahu tak," dia kata, "adik selalu dapat perhatian mak dengan ayah. Adik selalu dapat doa daripada mak dengan ayah." Kan tak? Jealous sangat Kak Long ni. Tapi Kak Long tak adalah nak benci adik. Kak Long sayang sangat adik. Tapi jealous tu muncul dalam diri Kak Long. Ya Allah, seronoknya jadi adik. Sentiasa dapat doa daripada mak dengan ayah. Saat Kak Long tu sakit kan, masa itulah disebut, Ustazah Hafizah kata apa? Ya Allah Kak Long, hari ini apa yang Kak Long jealous dulu, Kak Long dah dapat. Kak Long dapat hari ini. Apabila Kak Long sakit, perhatian mak dengan abah seluruhnya pada Kak Long. Doa mereka, tak sempat nak buat apa, semua doa semuanya untuk Kak Long, Kak Long, Kak Long, Kak Long. Sebab tu Kak Long kata, subhanallah, hari ini Kak Long dapat apa yang Kak Long impikan itu. Allah sengaja bagi Kak Long sakit untuk Kak Long merasai nikmatnya dapat doa daripada ibu dan bapa. Padahal, adakah mak tak doa untuk kita? Doa, bayangkan. Tapi ya Allah, hati kecil Kak Long itu nikmatnya, dia kata. Sebab itu orang yang sentiasa dapat doa daripada ibu bapa, budak itu akan menjadi orang yang berjaya. Doa mak ayah tak pernah henti dengan dia. Sebab tu kadang-kadang Allah sengaja jadikan anak kita ni ada yang sakit, ada yang nakal, ada yang tak berjaya dalam hidup. Sebab apa? Sebab Allah nak sangat, Allah rindu nak dengar suara kita. Bukan budak itu ujian masalahnya, tapi budak itu adalah alat daripada Allah kerana Allah merindui kita. Allah nak dengar suara hati kita. Allah nak dengar rintihan kita. Jadi berhentilah daripada kita merungut di hadapan mereka. Tapi tambahkanlah doa kita kepada Allah, luahan kita kepada Allah. Allah kan sebut kan, wa ufawwidhu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan seluruh urusan ini hanya kepada Allah kerana Allah itu Maha melihat. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah itu Maha melihat pergerakan hamba-hamba dia. Jadi kalau Allah dah tengok, bayangkan kalau kita luahkan, mesti kita akan malu untuk meluahkan sesuatu yang tak sama dengan apa yang kita pandang, apa yang kita rasa. Allah tahu kan, Allah tengok. Allahu Akbar. Sebab tu apabila orang yang ditimpa ujian, dia baca ayat tu, dia akan melelehkan air mata. Kan? Wa ufawwidhu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Terbayang ujian. Dialah sesuatu benda yang mengukuhkan jiwa kita. Subhanallah. Benar-benar Allah itu Maha melihat. Kalau kita cerita masalah kita kepada orang, kan? Orang tu sibuk duk tanya macam mana. Ya Allah, macam mana nak cerita, macam mana nak explain kat orang tu. Orang takkan faham apa yang kita lalui. Tapi apabila kita cerita sahaja dengan Allah, hanya dengan membaca ayat Quran itu, hati kita akan jadi lapang. Hati kita akan jadi tenang. Rasa bahagia kerana Allah tak payah cerita panjang-panjang pun. Allah Maha melihat. Biarlah apa orang nak kata, kita tak akan sibuk untuk bela diri kita, untuk tegakkan apa yang berlaku. Tak perlu untuk kita sibuk-sibuk habiskan masa. Cari sana, cari sini. Daripada mana punca masalah. Kita hanya serah kepada Allah. Subhanallah. Ustazah nak share pada sahabat-sahabat kan. Masa Ustazah duduk dekat Selangor dulu, dekat KL. Ustazah memang berkenalan lah dengan Bonda Halijah kan. Bonda Halijah tu Ustazah kenal. Ustazah panggil
Cik Jah dia selama ni. Lepas tu dia kata apa nak panggil ciknya, cik. Dah tua dah ni. Dia kata daripada dulu Ustazah ingat lagi kan tak? Dia dah ampang. Lepas tu Ustazah teringin sangat sebab dia mengajar Quran. Ustazah teringin nak belajar mengaji dengan dia. Tapi tak sempat-sempat sebab Ustazah pun mengajar juga. Jadi tak sempat masa. Allahu Akbar. Hari ini Allah datangkan. Bayangkan Allah datangkan, dia tulis mesej pada Ustazah, boleh tak bonda nak jadi penyemak juga? Boleh tak bonda nak jadi menyerah diri? Subhanallah. Ustazah terus ingat, ya Allah, hari ini engkau tunaikan impian aku yang lama dah. Kan? Dan apa yang lebih indah lagi kerana dia adalah salah seorang anak murid Ustazah Haniah Salwana. Kan Haniah Salwani yang Ustazah sangat berhajat nak belajar dengan dia tapi tidak berkesempatan. Tapi Allah datangkan anak murid dia yang telah pun lulus ujiannya. Subhanallah, subhanallah. Dan apabila kita ditunaikan apa yang kita minta, bayangkan Allah nak mengetahui aku sangat dekat dengan kamu. Aku sangat dekat, aku tak pernah lalai atas apa pun yang kamu minta. Walau bagaimana sekalipun. Dia yang sangat indah yang Ustazah nak share dengan sahabat-sahabat apabila kita menyerahkan hidup kita kepada Allah. Bayangkan pada masa Ustazah umur 18 tahun kan. Ustazah buat solat hajat dengan Allah. Ya Allah, kau tunjuk pada aku siapa sebenarnya jodoh untuk aku. Ustazah nak share benda ni satu yang sangat indah dalam hidup Ustazah. Lalu Allah datangkan rupa orang yang Allah tunjuk. Ini dia calon suami kamu. Untuk aku akan berlepas diri daripada mencari siapa calon aku. Siapa orang yang nak ni? Siapa macam mana. Ciri dia macam mana? Aku yakin orang yang engkau tentu adalah yang paling terbaik untuk aku. Subhanallah. Bayangkan. Allah tangguhkan apa yang kita sebut kita nak tadi, yang kita minta. Subhanallah, sampai usia Ustazah 29 tahun. Daripada umur 18 tahun, lebih kurang dalam 10 tahun kemudian. Kan? 10 tahun kemudian Allah tunaikan apa yang aku sebut dan dia adalah suami Ustazah sekarang. Tapi Allah nak bagi tahu, kan tak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku maha mendengar dan aku maha menepati janji. Cerita. Jadi menjadikan kita rasa, ya Allah, engkau maha dekat. Engkau tak pernah abai. Apapun yang aku minta, apapun yang aku terdetik, semua engkau gerakkan di dalam hati ini. Engkau letakkan, engkau salurkan berbagai cara. Subhanallah, subhanallah. Ustazah sendiri pun tak terfikir, tak terbayang tentang apa yang sedang Allah atur dalam kehidupan ini. Subhanallah. Jadi hari ini apa yang perlu kita mainkan? Jalankanlah tugas kita sebagai hamba kepada Allah. Walaupun di posisi mana kita berada, saya sebut. Apabila sebut peranan dan tanggungjawab, peranan yang paling utama. Walaupun disebut di situ peranan sebagai seorang isteri, sebagai ibu, sebagai anak. Tapi Ustazah meletakkan peranan yang paling utama adalah kita sebagai hamba kepada Allah. Apabila kita sebagai hamba kepada Allah, Allah jamin untuk kita. Apa dia? Allah sebut, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kan? Allah sebut, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kalau kamu menjadi hamba kepada Allah dan benar-benar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi jalan keluar. Kenapa tiba-tiba kata sebut jalan keluar? Kerana hidup ini penuh dengan ujian. Hidup ini penuh dengan ujian. Ya Allah, ya Rahman. Benar-benar ujian dalam hidup ini. Sehingga kita, kalaulah kita rasa kita tak kuat dengan ujian ini, ya Allah, ya Rahman, terima kasih engkau hadir dalam hati ini. Terima kasih wahai Allah. Mungkin orang tu akan boleh jadi gila dengan kehidupan dunia kan. Tak tahan dengan ujian yang Allah bagi kepada dia. Tapi Alhamdulillah orang yang beriman kepada Allah sangat yakin. Aku masih ada Allah
yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha kaya, yang maha berkuasa. Bayangkan, dan maha atas segala-galanya. Sebab tu Allah sebut, barang siapa bertakwa kepada Allah, kamu akan dapati bahawa Allah sentiasa beri kepada dia, yaj'al lahu makhraja, jalan keluar dalam hidup ini. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan bagi rezeki yang dia tidak sangka-sangka. Dia tak sangka dia boleh jadi macam ni. Dia tak sangka macam mana. Subhanallah, subhanallah. Hari ni ustazah balik-balik, ustazah kata, siapalah bagi buah betik, 2 biji buah betik ada atas meja. Hari mana ustazah tak tahu. Sampai ke malam ni ustazah tak tahu lagi. Tapi buah betik dah habis, dah makan. Tak kira lah, tak tahu ke daripada dia buruk ke, tak tahu daripada siapa yang bawa hantar. Kalau datang masuk rumah tu rezeki kita lah tu. Betul tak ni? Betul, ustazah lah tu. Tapi tak tahulah, ya Allah, siapa punya hantarnya ni, kata tak. Ya Allah, tanya mak, tanya kakak tak tahu. Allah Maha Kuasa. Allah boleh letakkan aja buah betik tu tanpa manusia, tanpa Ya perantaraan Allah. manusia. Masya Allah. Ha, Ada je atas meja tu, Allah boleh letak macam tu tanpa perantaraan manusia. tanpa perantara kan. Si buduk cari ke macam mana ke, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi Allah mempermudahkan semua urusan kita. Jadi justru itu peranan dan tanggungjawab kita, utamakan hubungan kita dengan Allah terlebih dahulu. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak Allah memberi kepada kita. Tetapi Allah nak tengok, wa man yuqridullaha qardan hasana. Allah kata, siapa yang nak bagi pinjam kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Maksudnya, siapa yang nak dahulukan untuk urusan makhluk sebelum aku bagi? Siapa nak dahulukan? Kerana Allah jamin, kalau kamu dahulukan, aku akan tambah untuk kamu. Allah boleh bagi je rezeki pada siapa yang dia nak kehendaki. Kalau orang tu berkehendak, dia minta dengan Allah, Allah boleh bagi. Tapi Allah sengaja nak melihat siapa di kalangan hamba-hambanya nak bagi pinjam pada Allah. Maksudnya, mendahulukan diri dia dulu sebelum Allah bagi kepada orang tu. Allah sangat suka sebab orang tu tidak ada rasa kedekut. Dia tahu ini adalah peranan dan tanggungjawab. Dan doakan untuk ustazah, tadi duk bincang-bincang sembang-sembang sebab semalam ada orang meninggal mati lemas kan. Saya pergi melawat hari ni, sembanglah. Lepas tu ada kakak dia daripada Kuantan. Dia kata apa? Orang tu katalah datang-datang, dia kata malam ni datanglah nak baca tahlil. Dia kata hari masa solat jenazah tu kan penuh dalam rumah ni. Dia kata jadi tak larat pakai letak tepi tu, siapa nak ambil lah, kita dah letak ada gula, ada duit dalam gula tu, siap kita letak dah duit untuk orang sembahyang jenazah apa semua. Tapi tak terbilang lah, tak tahu setakat yang kita boleh buat, kita buat. Kita kata, ya Allah, jangan ada benda macam ni. Itu bukan peranan dan tanggungjawab daripada orang yang kematian seseorang untuk menyediakan. Tapi masih jadi budaya lagi dekat kampung ustazah ni. Doa-doakan, moga-moga benda tu tak jadi. Dia kata apa? Kami dekat Kuantan dah tak ada dah budaya-budaya tu. Budaya bagi duit orang solat, budaya upah orang ni, budaya tu tak ada dah. Dia kata alhamdulillah, budaya masak kan dah, budaya orang ahli rumah ni kan, dia nak masak ni orang ni ada. Kan orang tua ni kan dia hanya pegang macam ni. Jangan masak dalam rumah selagi mayat ada. Jadi lapar lah, nak masak tak boleh ni. Okey. Ya Allah, macam mana ni? Dah mayat ada dalam rumah, tak boleh nak masak lagi. Kadang-kadang dia masak cepat-cepat sebelum, dia kata tak, ni kena masuk awal-awal sebelum jenazah sampai. Jenazah ada dekat hospital. Jadi masuk siap-siap dulu. Dia hanya plan benda tu. Dia tak nampak sebenarnya Islam bukan suruh tak bagi macam tu. Islam suruh jangan menyusahkan diri sebab hak kamu ditanggung oleh masyarakat. Itu sebenarnya nak cerita. Tapi terbalik yang duduk masuk dalam otak. Dalam otak dia tak boleh masak masa jenazah ada. Jadi kalau jenazah tak ada, bolehlah masak. Jadi apabila jenazah tu bawa ke kubur, barulah nak masak. Yang ni lapar, Bayangkan?
Kita kena jadikan budaya Ustazah, sunnahnya orang jiran-jiran yang di luar bawa makanan untuk Ha, orang tuan rumah. Kena jadikan budaya tu. nak jadi budaya tu bukan benda yang senang kan. Jadi Ustazah tanyalah pada orang Kuantan tu kan, adik dia kata, macam mana? Dia kata saya nampak kenapa benda tu tak boleh nak dijadikan satu budaya. Pertama sebab rumah area kat sini jauh-jauh satu orang 2 ekar, 2 ekar, 2 ekar, 2 ekar. Bayangkan. Seorang tanah yang diberikan adalah 2 ekar. Tempat-tempat Ustazah ni. Kampung sebelah 1 ekar, 1 ekar, 1 ekar. Berbeza kita duduk kat Kuantan, orang taman. Rumah teres. Betul Jadi duduk satu taman semua. Jadi orang ni jadi dia ada hak. Yang ni orang punya lah jauh macam tu. Subhanallah. Jadi nak mewujudkan bukan benda yang senang sebab kita tengok pada persekitaran. Peranan dan tanggungjawab yang perlu kita mainkan. Termasuk masa ayah Ustazah dulu meninggal. Kan Ustazah teringat. Masa tu adik Ustazah kata, gula tak beli lagi, ada nak beli, pergi beli kain plekat nak bagi kat orang, ada duit tak tukar lagi ni, nak mana ada sampul surat tak, nak pergi cari sampul surat. Ya Allah ya Rahman, apa yang sibuk sangat nak buat semua benda tu? Saya kata tak payah, tak boleh. Dia kata apa orang kata, kalau Kak Ngah tak nak buat tak apalah, biar dia buat, dia kena keluar duit dia pun tak apa. Buat malu je dengan masyarakat. Lepas tu orang nak mari tengok benda tak ada. Nanti orang bunyi. Ya Allah. Dia kata, kedekut sangat orang ni. Bayangkan apabila mentaliti duduk dalam otak kita, apa orang kata, subhanallah. Jadi Ustazah pun tidak berjaya untuk menghalang. Akhirnya, budaya tu masih jadi. Bayangkan, tengok orang ni pula meninggal kan tak? Beli gula, letak dalam plastik, letak ya Allah ya Rahman. Ada. Masih lagi hak ni pula ambil pinggan, ambil pinggan, cantum ikat dengan kain. Zaman dulu kan. Masih ada lagi lah. Dalam tu letak gula. Ada ni di Tanah Merah Kelantan ni ada lagi. Jadi kita kena berusaha, orang yang belajar ni, orang yang dah tahu ilmu ni, macam mana kita nak buat untuk mengubah ni. Jadi Ustazah melihat satu benda tanggungjawab ini perlu dipikul oleh para asatizah ataupun guru-guru yang mengajar kat sekolah tu, dekat kampung tu. Apabila guru-guru ni tidak menekan, jadi benda tu akan jadi satu budaya. Budaya ketiga yang Ustazah harap sangat benda tu dapat kita ubah, iaitu budaya orang perempuan tak solat jenazah. Hak penuh dalam rumah tu semua orang lelaki. Orang perempuan duduk sembang kat belakang. Ramai orang perempuannya, tapi tak solat jenazah. Kita kata kenapa? Tidak. Dah penuh ada orang lelaki. Ya Allah ya Rahman. Belum sampai lagi pemikiran dalam orang-orang kampung dekat sini, kan tak? Bermakna peranan dan tanggungjawab yang Ustazah kena pikul bukan benda yang senang. Nampak tak tu? Berat, benda yang sangat untuk kita buat. Benda ni benda syariat aja. Jangan sampai ahli rumah rasa terbeban. Allahu Akbar. Jadi Ustazah mohon ampun dan maaf, kita dah sampai pukul 9 lebih. Jadi minta maaf daripada admin bahawa apa yang Ustazah nak bawa, peranan dan tanggungjawab iaitu mengutamakan hak Allah daripada atas segala-galanya. Jadi insya-Allah Allah akan menguruskan semua urusan dan tanggungjawab kita yang lain akan dipermudahkan jika kita utamakan hak Allah. Tapi kalau kita tidak mengutamakan hak Allah, Allah akan merumitkan seluruh urusan kita di atas muka bumi ini. Akhirnya last kali kita akan tercari-cari. Jika betul kita menjadi insan pilihan, Allah akan bagi hidayah pada kita. Kalau tidak, bermakna kita akan tersasar daripada jalan yang benar. Wallahu a'lam. Aqulu lihadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf kalau tak sampai kepada tajuk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Mohon admin Ustazah. Semuanya banyak kongsian ilmu yang telah Ustazah kongsikan bersama dengan kita sebentar tadi. Yang pertama, hendaklah kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, kerana dengan menjadi hamba Allah yang bertakwa saja, segala ujian yang kita hadapi, insya-Allah Allah akan permudahkan
Begitu juga sebagai peranan kita sebagai seorang wanita, isteri dan ibu, hendaklah kita ubah dahulu diri kita sendiri. InsyaAllah pasangan dan insan-insan di sekeliling kita akan berubah. Itu adalah sebahagian daripada perkongsian Ustazah. InsyaAllah selepas ini kita akan bersama kuliah Isyak dengan Ustazah Afzan untuk slot Fardu Ain. Mohon jemaah terus berada dalam talian pukul 9 suku sebentar lagi. Untuk menutup majlis dengan segala hormatnya dipersilakan Ustazah untuk bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Ustazah ada lagi tak dalam talian? Ada. Dipersilakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih Ustazah. Terima kasih semua jemaah. InsyaAllah kita akan bersama Ustazah lagi dalam kuliah yang akan datang. Assalamualaikum Ustazah.